murid-murid, bertemu lagi kita dalam sudut PM Cikgu Tan YN. Dalam pertemuan kali ini, Cikgu ingin berkongsi tentang ayat perintah siri kedua. Baiklah murid-murid, mari kita buat sedikit ulang kaji tentang jenis-jenis ayat dalam bahasa Melayu. Terdapat 4 jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Terdapat 4 jenis ayat perintah, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Untuk memudahkan murid-murid ingat, cikgu buat sedikit rumusan di sini ya. Jadi, untuk ayat larangan, murid-murid ingat jangan dan usah. Untuk ayat silaan, ingat sila dan jemput. Dan untuk ayat permintaan, ingat minta atau tolong. 同学们，你们可以用这个小图表来看看啊，要怎样去记得 ayat larangan。ayat larangan 一定是造句那边有 jangan 和 usah。ayat silaan 一定有 sila 或 jemput， 和 ayat permintaan 造句里面是有 minta 或 tolong。Setelah kita meneliti dan memahami nota-nota tentang jenis-jenis ayat perintah, mari kita cuba jawab soalan percubaan ini ya. Baca ayat-ayat perintah di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan sama ada ayat tersebut ialah ayat suruhan, ayat silaan, ayat larangan atau ayat permintaan. Jadi apabila murid-murid membaca arahan ini, sudah pasti murid-murid faham ya. Daripada 6 soalan ini, 6 ayat ini, murid-murid hanya boleh tulis jawapannya sama ada ayat suruhan, ayat silaan, ayat larangan atau ayat permintaan. Dan jangan sesekali menulis ayat-ayat yang lain ya, kerana itu tidak perlu. Dalam arahan sudah berikan 4 pilihan jawapan. Baik, kita tengok ayat pertama. Jangan lalu di kawasan peperiksaan. Jadi apabila ada jangan, semestinya jawapannya ayat larangan. Yang kedua, jemputlah ke majlis perkahwinan saya. Apabila ada jemput ataupun jemputlah, murid-murid harus faham ini ialah ayat silaan. Yang ketiga, buang sampah itu ke dalam tong sampah. Jadi, ayat ini tidak ada kata silaan, tidak ada kata permintaan dan tidak ada kata larangan. Jadi, ayat ini ialah ayat suruhan. Ya, cikgu telah bulatkan ya di sini kata kerja buang. Ayat keempat, jika aku pulang lewat, usahlah tunggu aku. Cikgu telah bulatkan usahlah kerana usahlah ialah kata larangan. Jadi ayat keempat ialah ayat larangan. Yang kelima, bacalah soalan dengan teliti sebelum menjawabnya. Jadi cikgu bulatkan bacalah kata kerja. Jadi ini ialah ayat suruhan ya. Dan yang terakhir ayat ke-6, tolong senyap apabila berada di dalam dewan peperiksaan. Cikgu bulatkan tolong ya. Jadi ada tolong, ini ialah ayat permintaan. Senang saja ya soalan begini. 同学们，回答这种造句，你们一定要先读它的阿拉汉。所以从这个阿拉汉里面已经列下来跟你讲，叫你读以下的 ayat perintah。他跟你讲，下面这些都是 ayat perintah， 然后他叫你写出来这些造句是哪一种的 ayat perintah， 是不是 ayat suruhan, ayat silaan, ayat larangan 或者 ayat permintaan。所以第一个我们会看到老师圈起来 jangan， jangan 就是 ayat larangan ya， 这个是禁止人家做东西的。第二，jemputlah，jemputlah 是邀请，所以是 ayat silaan。第三，
buang sampah itu，他叫你丢垃圾，所以这个是 ayat suruhan。第四 ，Usahalah tunggu aku， 有这个 usahalah， 所以这个就是 ayat larangan。第五 ，bacalah soalan ini dengan teliti， 这个叫你读，仔细的读这个题目，所以这个就是 ayat suruhan。最后的第六 ，tolong senyap，OK， 看到 tolong， 肯定这个就是 ayat permintaan。所以这种题目，只要同学们有学过，一定会拿到满分啊！满分就是6分，因为每一题都那么的容易。Murid-murid, ini pula set soalan MRSM, juga percubaan ya, percubaan untuk tahun ini. Baik, perhatikan arahannya sama. Okey, meminta kamu baca ayat-ayat perintah di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan sama ada ayat tersebut ialah ayat suruhan, ayat silaan, ayat larangan atau ayat permintaan. Kita lihat ayat nombor 1. Awak rasa dulu kuih ini, kata Aminah kepada rakannya. Jadi di sini kita faham bahawa Aminah meminta rakannya rasa kuih itu. Jadi ini ialah ayat suruhan dan cikgu telah bulatkan kata kerja rasa. Ayat kedua, usahalah diungkit perkara yang lepas. Pesan ayah kepada abang. Dalam ayat ini kita nampak ya ada perkataan usahalah. Jadi ini ialah ayat larangan. Yang ketiga, kamu perlu siapkan latihan ini dengan segera, kata Cikgu Rosli kepada anak muridnya. Jadi dalam ayat ini cikgu telah bulatkan perkataan siapkan, kata kerja ya, siapkan. Jadi ini ialah suruhan, ayat suruhan. Kerana Cikgu Rosli menyuruh anak muridnya menyiapkan latihan itu. Yang keempat, sudilah berkunjung ke teratak buruk kami, kata ibu kepada rakannya. Jadi apabila murid-murid baca soalan ini, walaupun tidak ada perkataan sila, tetapi ayat ini, perkataan ini ya, sudilah, dia membawa maksud seperti sila. Jadi ini ialah ayat silaan. Yang kelima, jangan bergerak sebelum diberitahu, kata ketua pengawas kepada murid-murid di dewan. Dalam ayat ini, cikgu telah bulatkan jangan ya. Jangan ialah kata larangan. Jadi ayat ini ialah ayat larangan. Dan yang terakhir, tolong panggil kerani kewangan ke sini, kata pengurus kepada setiausahanya. Dalam ayat ini, cikgu bulatkan perkataan tolong. Ya, tolong ialah kata permintaan. Jadi ayat ke-6 ialah ayat permintaan. 同学们，这个又是 MRSM 的 soalan percubaan， 同样的题目只是跟你讲，叫你写出来造句是 ayat suruhan, ayat silaan, larangan 或者 ayat permintaan。所以在这边你看看第一题，老师圈起来 rasa 就是尝。给 Aminah 叫她的朋友尝这个龟的味道，所以这个就是 ayat suruhan。第二，这个造句里面老师有圈起来 usahalah 是kata larangan， 所以这个造句第二的是 ayat larangan。第三，这个 Cikgu Rosli 跟他的学生讲 kamu perlu siapkan， 他叫他完成这个练习，所以这个老师圈起来 siapkan， 这个是 ayat suruhan。第四的有 sudilah， sudilah 跟 sila 的意思一样，也是邀请人家，所以这个妈妈叫她的朋友邀请她朋友进他们的屋子，所以这个是 ayat silaan。第五，这边老师圈起来 jangan 是 kata larangan 呀，叫人家不要，所以这个就是 ayat larangan， 它不准他们动。第六，这个造句里面有 tolong 是 kata permintaan， 所以这个造句
ayat permintaan. Baiklah murid-murid, sekian saja perkongsian cikgu tentang ayat perintah dan juga perbincangan kita tentang soalan percubaan bagi tajuk ayat perintah. Cikgu berharap murid-murid akan terus berusaha lagi ya. Jangan putus asa dan jangan buang masa. 同学们，老师的分享就到这边。老师希望你们会明白对这个 ayat perintah 的解释和我们刚才已经讨论的那2 set soalan percubaan。这些题目是非常容易的，所以同学们稍微去明白那些造句的分类和那些笔记，你们一定会拿到满分的。OK， 大家请加油哦！Kita berjumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang ya. Bye!